Salam sejahtera kepada rakan-rakan MPU 3192, Penghayatan Etika dan Peradaban. Nama saya Patrick Law daripada Ahli Kumpulan-Kumpulan 1 yang mengambil topik 1 iaitu Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban dalam Acuan Malaysia. Di atas merupakan isi kandungan pembentangan kami. Pengenalan etika dan peradaban. Yang pertama adalah etos dari segi bahasa, ciri sesuatu bangsa, budaya dan era. Manakala sosiologi, usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti. Seterusnya adab seperti kita tahu, budi pengerti halus, tingkah laku yang baik dan berbudi bahasa. Seterusnya adalah etika dari segi bahasa, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Untuk sosiologi, satu standard menyuruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh manusia. Seterusnya adat resam, adat yang menjadi kebiasaan kepada suatu kaum. Contoh adat resam berkaitan perkahwinan. Seterusnya adalah adat istiadat, berbagai adat yang diikut. Contoh majlis rasmi untuk menyambut suatu peristiwa. Contoh pertabalan dan perkahwinan. Seterusnya adalah etiket. Etiket ialah adat atau peraturan, bukan kesopanan keutamaan dalam kehidupan sosial atau dalam profesion. Seterusnya, perkembangan etika dan peradaban di Malaysia. Terdapat 3 perkembangan susul masa iaitu prakolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Untuk prakolonial merupakan zaman negara ini belum dijajah oleh kuasa luar. Seperti yang kita tahu, dahulunya Malaysia dikenali sebagai tanah Melayu. Jadi semasa prakolonial, etika telah pun wujud dalam tingkah laku dan kehidupan seharian masyarakat, sama ada dalam bentuk formal atau tidak formal. Jadi, prakolonial ini terbahagi kepada 3, iaitu adab, adat resam dan adat istiadat. Untuk adab, sebagai contoh dalam masyarakat Melayu dahulunya, mereka telah mengamalkan adab yang tinggi. Sebagai contoh, mereka akan duduk bersimpuh dan makan dengan menggunakan tangan kanan, dan juga mereka akan tundukkan sedikit pandangan atau badan mereka ketika lalu di hadapan orang yang lebih tua. Untuk adat resam, sebagai contoh, masyarakat dahulunya suka menziarahi jiran dan saling bergotong royong dalam sesuatu majlis. Dan akhir sekali, untuk adat istiadat yang selalunya dilakukan secara formal, ia mempunyai tata cara yang telah dilakukan sejak dulu lagi. Sebagai contoh, adat istiadat pertabalan agung. Okey, zaman berikutnya merupakan zaman negara kita dijajah, iaitu zaman kolonial. Maka, adab dan juga adat resam tadi secara tidak langsung akan berubah. Maka, wujudnya perkataan etika, etos dan juga etiket. Etika yang dibawa dalam tamadun penjajah ini telah terbentuk dalam pemakaian kita, cara percakapan, pentadbiran dan juga ketuhanan. Sebagai contoh, cara makan sebelum ini masyarakat Melayu akan makan menggunakan tangan. Tetapi apabila datangnya kolonial ke tanah Melayu, sebahagian daripada mereka akan makan menggunakan sudu dan juga garpu. Manakala dari aspek pemakaian pula, dulu masyarakat Melayu memakai baju Melayu dan juga bersongkok. Tetapi apabila datangnya kolonial ke tanah Melayu, cara pemakaian mereka juga turut berubah. Contohnya memakai kemeja dan juga kot. Baiklah, yang terakhir sekali adalah pasca kolonial. Apa itu pasca kolonial? Pasca kolonial adalah kesan adab daripada zaman selepas zaman penjajahan, kesan dia terhadap negara kita, tanah air kita. Yang pertama adalah etiket. Etiket di mana budaya kita dulu, yang mana orang Melayu dulu makan pakai tangan, sekarang ni dah makan pakai sudu, seperti mana orang putih. Yang kedua adalah etika. Etika contohnya kita dulu bersin kita tutup mulut, sekarang ni bersin ada yang buka mulut saja, macam itulah. Yang keempat adalah adab. Adab ini kita boleh nampak daripada dulu kita semua bersopan santun dengan masing-masing, dan sekarang ni dia dah bertukar kepada kita lebih banyak mencarut, terutamanya dekat media sosial ataupun apabila kita berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir sekali adalah pasca kolonial terhadap adab resam, adat resam. Sekarang ni kita tengok ramai yang kahwin dengan adat-adat yang telah diamalkan oleh orang Inggeris, orang penjajah kita dulu. Ramai yang berkahwin mengikut cara begitu. Jadi itulah
kesan perubahan daripada pasca kolonial. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan meneruskan pembentangan ini di mana saya akan menerangkan sedikit mengenai kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui 3 bahagian iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi. Yang pertama, sejarah. Kedatangan Islam dan peradaban Melayu Melaka. Sejarah dapat mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Kita dapat melihat bahawa pengaruh etika dan peradaban ini dapat mewujudkan suatu sistem iaitu sistem diraja berkuasa penuh di mana raja dibantu sepenuhnya oleh golongan-golongan atasan seperti diraja dan pembesar atau bangsawan. Kesan daripada sistem tersebut, ia dapat melahirkan sebuah agama utama iaitu agama Islam dan secara langsungnya mendorong akan perkembangan tulisan Jawi dan Arab. Kedua tulisan tersebut berkembang kerana dipengaruhi oleh agama yang dianuti oleh rakyat pada ketika itu. Selain itu, akibat kedatangan Islam dan peradaban Melayu Melaka pada masa itu dapat membentuk cara hidup yang baik dengan mengamalkan budaya dan agama Islam. Pentingnya etika dan peradaban kepada struktur sosial. Yang pertama, mendapat kebaikan fizikal, ketenangan jiwa dan perasaan, dan mempunyai kepribadian yang baik. 2. Keluarga. Mendidik ahli keluarga mengenai nilai-nilai moral dan perbuatan-perbuatan positif agar dipandang oleh orang ramai. Ketiga, masyarakat. Membentuk persekitaran yang bersih dan sehat. Untuk biografi. Dari segi bahasa, ia bermaksud riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi, ia bermaksud fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat. Misalnya, dalam konteks Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi, maka penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat adalah berkait secara langsung dengan nilai-nilai agama. Hari ini sama pembentangan tentang penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu dan keluarga. Kepentingan etika dan peradaban dalam individu mempunyai 3, iaitu penghayatan etika dalam kalangan individu sangat penting. Seterusnya, individu perlu mempunyai etika yang diterima oleh masyarakat. Akhirnya, individu juga memerlukan etika yang profesional iaitu keupayaan, kecekapan dan melaksanakan sesuatu bertanggungjawab. Seterusnya ialah faktor membentuk etika individu mempunyai 3 iaitu keluarga, rakan, pengalaman hidup. Slide yang seterusnya ialah kepentingan etika dan peradaban dalam keluarga, iaitu peringkat moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan manusia. Peranan ibu bapa terhadap anak mempunyai 3, iaitu ibu bapa sebagai teladan anak. Seterusnya ialah ibu bapa mengeratkan hubungan silaturahim. Akhirnya ialah ibu bapa berdikari dan bertanggungjawab. Seterusnya ialah kesan etika dilaksanakan dalam peringkat keluarga mempunyai 3. Pertama ialah masyarakat sosial dikurangkan. Kedua ialah generasi muda yang cemerlang. Ketiga ialah dapat membina negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Sulaiman. Etika dalam komuniti. Komuniti berasal daripada perkataan Latin iaitu secara menyeluruh ataupun secara umumnya. Etika dalam komuniti terdiri daripada garis penuh bunyi, kualiti udara, akses, haiwan peliharaan dan menjaga harta awam.
manakala masyarakat pula didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan. Penghayatan etika dan adab dalam masyarakat sangat penting bagi menjamin keharmonian sesebuah negara. Berikut adalah contoh gambar etika dalam masyarakat di mana saya sendiri menyalurkan bantuan bakul makanan kepada keluarga-keluarga yang terjejas ketika di fasa pandemik. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Untuk isi yang pertama, keunikan masyarakat Malaysia dapat dilihat dengan jelas melalui kehidupan masyarakat yang harmoni walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan adat resam. Isi yang seterusnya adalah biografi negara kita adalah berdasarkan faktor masyarakat negara dan pasaran. Idea-idea untuk pembangunan pengurusan yang beretika adalah dituntut semua bangsa, budaya dan agama. Justru bertitik tolak daripada tuntutan bangsa, budaya dan agama ini, maka sudah tiba masanya untuk semua ahli masyarakat mengulangi kembali kegemilangan dan ketinggian peradaban yang telah dibuktikan oleh sejarah lampau. Secara kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu telah membawa kesan yang benar ke atas struktur kependudukan di Tanah Melayu. Kesan ketara ialah masalah ketidakseimbangan antara kaum berlaku dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sebagai rakyat Malaysia, saya berbangga dengan negara saya kerana di negara ini terdapat pelbagai kaum dan perayaan tradisi. Ianya menyebabkan keadaan negara menjadi aman dan harmoni sepanjang masa tanpa sebarang konflik yang benar. Ini kerana daripada perayaan inilah wujudnya hubungan silaturahim dan rasa perpaduan dalam nurani dan naluri penduduk negara ini. Sekian, terima kasih.